Hai, Assalamualaikum. Nama saya Emi Adriana binti Safiq dari kelas 4 Ilmu Jauzi. Jadi hari ini saya nak membincangkan subtopik 2.1 gerakan linear fizik bab 2 tingkatan 4 KSSM. Objektif pembelajaran kita iaitu 2.1.1 menghuraikan jenis gerakan linear bagi objek yang berada dalam keadaan pegun, halaju seragam dan halaju tidak seragam. 2.1.2 menentukan jarak dan sasaran, laju dan halaju, pecutan atau penyah pecutan. Dan 2.1.3 menyelesaikan masalah gerakan linear dengan menggunakan persamaan berikut. V sama dengan U tambah AT, S sama dengan 1/2 U tambah V darab T, S sama dengan U T tambah 1/2 AT kuasa 2 dan V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2 AS. Okey, apa itu gerakan linear? Gerakan linear ialah pergerakan dalam satu lintasan yang lurus. Kita akan pergi ke objektif pembelajaran kita yang pertama, iaitu menguraikan jenis gerakan linear bagi objek yang berada dalam keadaan pegun, halaju seragam dan halaju tidak seragam. Jadi, keadaan pegun ni, keadaan di mana sesebuah objek berada dalam keadaan yang tidak bergerak. Halaju seragam, keadaan di mana sesebuah objek bergerak dengan kadar perubahan sasaran adalah sama. Dan halaju tidak seragam adalah keadaan di mana sesebuah objek bergerak dengan kadar perubahan sasaran semakin bertambah. Kita tengok contoh lampu teks. Macam saya kata tadi, halaju seragam adalah keadaan di mana kadar perubahan sasaran adalah sama. Jadi, tengok ni, kadar perubahan sasaran dia adalah sama. Masa yang diambil juga adalah sama. Contoh, satu saat yang pertama, dia ambil masa 20 meter, dia ambil jarak 20 meter. Kemudian, saat yang kedua pula, dia ambil jarak 20 meter dan seterusnya. Jadi, kereta ini dikatakan bergerak dengan halaju seragam. Kemudian, macam mana pula contoh halaju tidak seragam? Halaju tidak seragam apabila kereta ini bergerak dengan kadar perubahan sasaran dia semakin bertambah. Contoh, dalam satu saat yang pertama, dia ambil jarak 20 meter je. Kemudian, satu saat yang kedua pula, dia ambil jarak 30 meter. Dan seterusnya. Dan seterusnya maksudnya satu saat yang seterusnya pula dia ambil jarak 40 meter. Di mana kereta ini bergerak dengan halaju yang semakin bertambah. Jadi kereta ini dikatakan bergerak dengan halaju yang tidak seragam. Okey. Kalau keadaan pegun pula, sesuatu objek tersebut tidak bergerak. Contoh benda ni. Saya letak di sini. Jadi objek ni tak bergerak. Jadi objek ni dikatakan dalam keadaan pegun. Okey, kita masuk kepada objektif pembelajaran kita yang kedua, iaitu menentukan jarak, sasaran, laju, halaju dan pecutan ataupun nyah pecutan. Okey, perbezaan jarak dengan sasaran. Okey, jarak ni ialah panjang lintasan yang dilalui oleh pergerakan suatu objek. Manakala sasaran pula adalah jarak terpendek antara kedudukan awal dengan kedudukan akhir pergerakan suatu objek pada satu arah tertentu. Jarak pula, nilai dia bergantung pada laluan yang diambil oleh pergerakan objek itu. Manakala sasaran pula, nilainya sama dengan panjang garis lurus antara kedudukan awal dengan kedudukan akhir. Dan jarak ini adalah dalam kuantiti skala, maksudnya jarak ni dia hanya ada magnitude saja, dia ada nilai saja. Dan sasaran pula quantity factor di mana dia ada nilai dan arah. Ini adalah formula untuk mengira laju, halaju dan pecutan. Okey, sebelum tu apa maksud halaju, laju dan pecutan? Maksud laju ialah kadar perubahan jarak, halaju kadar perubahan sasaran dan pecutan ialah kadar perubahan halaju. Okey, kalau perasan kan, semua maksud ni adalah kadar perubahan. Okey, kalau laju, kadar perubahan jarak. Kita tengok kat formula ni. Semuanya dibahagikan dengan masa. Jadi, apa formula yang dibahagikan dengan masa, kita dah tahu dia adalah kadar perubahan. Apa yang dibahagikan dengan masa, macam tu. Jadi, kita tengoklah laju ni dibahagikan dengan masa. Jadi, dia kadar perubahan jarak. Tengok halaju pula kadar perubahan sasaran. Pecutan kadar perubahan halaju. Next, ini adalah contoh. Tengok contoh satu. Okey, ini adalah penerangan untuk contoh satu tadi. Sasaran Rahim dari rumahnya di Simpang. Okey, dari rumahnya ke Simpang ialah sasarannya adalah 1.5 km. Kemudian sasaran dia di warung Pak Din dari rumahnya adalah 0.5 km. Kemudian jumlah jarak. Okey, jumlah jarak. Cerita dia tadi, Rahim ni dia dari rumahnya dia pergi ke Simpang. Lepas tu dia patah balik dan dia terus pergi ke warung. Lepas selesai pergi warung baru dia sampai ke rumahnya. Jadi jumlah jarak dia adalah rumah Rahim ke Simpang 1.5 km. Kemudian dia patah balik 1.5 km. Kemudian diteruskan ke warung Pak Din 0.5 km. Tambah dia patah balik ke rumahnya adalah 0.5 km. Jadi jumlah dia adalah 4 km. Jumlah sasaran ni, okey, yang tak ada ni dia minta sasaran tau. Jadi kalau sasaran dia mesti ada arah. Jadi yang ni di Simpang 1.5 km ke kanan. Lepas tu di warung Pak Din adalah 0.5 km ke kiri. Okey, jumlah sasaran dari rumah Rahim mula dia pergi ke Simpang A 1.5 km, dia ke kanan kan, jadi nilai dia adalah positif. Kemudian dia patah balik tolak 1.5 km. Kemudian dia teruskan ke warung ke kiri, jadi negatif 0.5 km. Dan dia patah balik ke rumah dia ke kanan 0.5 km. Jadi total dia 0 km. Jumlah sasaran dia adalah 0 km. Okey, cara nak menyelesaikan soalan contoh 2 tadi, dia minta laju purata dan halaju purata. Jadi kita kena ingatlah apa formula untuk laju dan apa formula untuk halaju. Jadi formula untuk laju ialah V sama dengan D per T. Kalau formula laju, V sama dengan S per T. Apa itu D, apa itu S, apa itu T. Jadi D ni adalah simbol bagi jarak, S simbol bagi sasaran, T simbol bagi masa. Macam mana nak kira laju?
adalah laju purata adalah total semua sekali. Jadi kita keluarkan maklumat yang telah diberi. 2 km kita tukar dulu pada meter. Jadi 2 km dan 4 km kita tukar kepada meter, iaitu tak sampai 2000 tambah 4000 meter bahagi dengan jumlah masa yang diambil adalah 10 minit tambah 2 minit jadi 12 minit. Tapi kita tak nak dalam minit, kita nak dalam saat. Jadi kita kena minit tukar pada saat adalah darab 60. Jadi tekanlah kalkulator. Kita dapat 8.33 meter per saat. Jadi ini adalah jawapan bagi laju purata. Okey, kalau nak hal laju purata, sesaran ni adalah jarak terpendek. Ingat, sesaran adalah jarak terpendek. Jadi jarak terpendek daripada sekolah ke rumahnya. Jadi ini adalah jarak terpendeknya. Jadi kita kena cari dulu kat sini berapa meter. Jadi kita kena cari sesaran dia adalah buat cara Pythagoras matematik ni. Jadi 4000 kuasa 2 tambah 2000 kuasa 2, kita akan dapat 4472.14 meter. Dia dapat sesaran. Masa pula adalah samalah jumlah masa dia. Okey, takkan tiba-tiba berubah kan. Jadi kita letak je dalam formula 472.14 meter bahagi dengan 720 saat. Sama dengan 6.21 meter per saat. Inilah jawapan bagi hal laju purata. Kita pergi ke contoh 3. Setiap hari Rania berjalan ke sekolah. Raja menunjukkan laluan yang diambil oleh Rania untuk ke sekolah. Berapakah jarak? Oh, soalan tak habis. Tapi saya rasa dia minta jarak dan sesaran. Untuk contoh 3, ini adalah gambaran asal dia kan. Sebenarnya kita boleh buat dalam bentuk segitiga. Macam ni. Dia minta cari jarak dan sesaran. Okey. Kalau nak cari jarak senang je. Jarak jumlah laluan yang dilalui. Jadi 30 meter tambah 150 meter tambah 250 meter. 430 meter. Kemudian sesaran kita boleh buat dalam bentuk segitiga. Okey, tinggi dia adalah 150. Tengok ni 150 meter. Kemudian jumlah panjang atas ni, yang ni tambah yang ni. Jadi 250 tambah 30. 280. Kalau sesaran dia adalah jarak terpendek. Jadi kita kena cari kat sini lah. Jadi ini adalah sesaran dia. Jadi buat cara Pythagoras. Sesaran sama dengan sama dengan punca kuasa 150 kuasa 2 tambah 280 kuasa 2. Tekan kalkulator dapat jawapan. Jawapan dia adalah 317.65. 317.65 meter. Contoh 5, sebuah van bergerak dengan kelajuan 30 meter per saat. Pemandu tersebut menekan brake dengan tiba-tiba dan van itu berhenti dalam masa 3.5 saat. Hitung nyah pecutan bagi van itu. Okey, untuk contoh 5, mula van tu kan dia bergerak dengan hal laju 30 meter per saat. Kemudian dia tiba-tiba berhenti dan dia mengambil masa dalam 3.5 saat. Okey, hal laju awal dia adalah 30 meter per saat. Hal laju akhir dia adalah kosong. Sebab apa? Sebab dia tiba-tiba berhenti. Okey, 0 meter per saat. Dan dia mengambil masa 3.5 saat. Jadi dia suruh kira nyah pecutan. Okay, kita kira dulu pecutan. Kira 0.30 meter per saat bagi 3.5 saat sama dengan 0.30 bagi 3.5 dapat negatif 8.57 meter saat. Negatif 2. Dia kan nak nyah pecutan. Nyah pecutan ni, kalau dia nyah pecutan, negatif tu hilang. Kalau dia minta pecutan, negatif tu ni adalah jawapan akhir kalau dia minta pecutan. Tapi kalau dia minta nyah pecutan, kita kena buang negatif ni. Okey, jadi ini adalah jawapan bagi contoh 5. Sorry, kita masih berada dalam objektif pembelajaran yang kedua. Okey, cuma kali ni saya nak memperkenalkan ini adalah jangka masa detik. Okey, jangka masa detik ni dia digunakan untuk mengkaji gerakan linear sesuatu objek. Biasanya akan dibuat dalam amalan macam eksperimen dalam amal. Okay, kita nak kaji gerakan linear sesuatu objek. Macam nanti dia akan ada satu troli ataupun objek yang bergerak, dia letakkan bersama dengan pita detik ni. Nanti benda jangka masa detik ni dia akan bergeraklah, dia akan letak titik-titik untuk menentukan gerakannya. Jadi jangka masa detik yang dikendalikan oleh arus ulang-alik berfrekuensi 50 Hz membuat 50 titik dalam masa 1 saat pada pita detik. Okey, maksud 1 detik ialah sela masa antara 2 titik berturutan. Jadi 1 detik ni adalah 1 bahagi 50 saat. Okay, faham tak? Tidak. Okay, apa itu 1 detik? 1 detik sama dengan 1 bahagi 50 saat. Kenapa? Sebab dalam masa 1 saat dia mampu menghasilkan 50 titik. Okay, dalam 1 saat. Jadi 1 detik sama dengan 1 bahagi 50 saat. Jadinya 1 detik adalah sama dengan 0.02 saat. Okay, maksudnya 1 detik tu 0.02 saat. Jadi dalam 1 saat
jangka masa detik ni dapat menghasilkan 50 detik. Okey, jadi kalau kata 5 detik, dah ada pula. Kalau kata 5 detik adalah 5 darab 0.02 saat. Kita dapat 0.1 saat. Kalau 10 detik, 10 darab 0.02 saat. Jadi kita akan dapat 0.2 saat. Dan begitu jugalah seterusnya. Kalau 20 detik, 20 darab dengan 0.02 saat. Jadi kali ni saya nak ajar pula cara mengira laju pecutan dekat pita detik ni. Okey, saya ada 3 contoh kat sini. Kita tengok macam mana nak tahu laju awal dan laju akhir. Jadi kita tengok anak panah ni. Anak panah ni dia menghala ke kiri, di mana maksudnya ni arah gerakan dia, maksudnya dia bermula ke sini sampai ke sana. Okey, jadi ni adalah U, ni adalah V. Ni laju awal, ni laju akhir. Jadi mula kita kena cari laju awal dulu. Laju awal 0.2 cm bahagi dengan 0.02 saat. Okey. Kenapa kena bagi dengan 0.02 saat? Sebab ini adalah 1 detik. Okey, ni adalah 1 detik. Jadi ni 1 detik, ni 2 detik. Kan fahamkan maksud 1 detik. 1 detik ni sela masa antara 2 titik berturutan. Ni antara 2 titik berturutan, ni adalah 1 detik. 2 titik, 1 detik. Faham tak? Macam tu. Jadi kita kena bagi dengan 0.02. Jadi kita akan dapat 10 cm per saat. Kemudian laju akhir adalah 1.4 cm bahagi dengan 0.02 saat. Sama dengan 70 cm per saat. Okey. Kemudian masa. Macam mana nak kira masa? Tengok dulu berapa detik ada. 1, 2, 3, 4, 5 detik. Jadi 5 tolak 1. Kenapa kena tolak 1? Kenapa kena tolak 1? Sebab kita nak tengok perubahan masa. Perubahan masa laju. Di mana 5 tolak dengan 1, perubahan masa dia adalah 4 detik. Kita didarabkan dengan 0.02 saat. Kita dapat 0.08 saat. Jadi macam mana nak kira pecutan? Guna formula itu. A sama dengan V 70 tolak T. V tolak T pula. V tolak U 10 cm saat. 1 bahagi dengan masa 0.08 saat. Jadi kita akan dapat jawapan dia 7. Kita akan dapat 750 cm saat negatif 2. Ataupun kita boleh tukar pada dalam unit meter per saat adalah 7.5 meter saat negatif 2. Ini adalah jawapan dia. Okey, ini contoh. Ini adalah jawapan bagi contoh 1. Okey, jadi untuk contoh 3 ni dia sama je macam contoh 2 tadi. Okey, cuma dia susun dalam bentuk graf. Okey. Jadi untuk setiap bahagian pita detik tu ada 10 detik. Mula kita kena cari masa dulu, iaitu 10 detik darab dengan 0.02 saat. Kita akan dapat 10 detik darab 0.02 saat. Kita akan dapat 0.2 saat. Okey, lepas tu kita cari laju awal dia. Laju awal dia di mana tadi 2 cm bagi dengan 0.2 saat. Jadi kita akan dapat 2 bagi 0.2 saat. Kita akan dapat 10 cm per saat. Kemudian laju akhir dia adalah 12 cm bagi dengan 0.2 saat. Okey, kita akan dapat 12 bagi 0.2. Kita akan dapat 60 cm per saat. Jadi kita kira T pula. T tadi ada 11 bahagian pita detik, iaitu 11 tolak 1. Okey, tolak 1 sebab ada perbezaan. Okey, lepas tu kita darab dengan 0.2 saat. Kita darab dengan ni, kita akan dapat 10 darab 0.2 saat. Kita akan dapat 2 saat lah, 2 saat. Jadi dapatlah pecutan dia adalah V 60 tolak 10 bahagian 2. Kita akan dapat 60 tolak 10 bahagi 2. Kita akan dapat 25 cm saat negatif 2. Ini adalah pecutan dia. Ini adalah contoh bagi contoh 3. Okey, sebelum kita masuk objektif pembelajaran yang ketiga, kita tengok dulu cara untuk mengenal pasti jenis gerakan. Okey, kalau bagi graf macam ni, jumpa graf macam ni, kalau kita ukur guna jangka masa detik, kita cuba buat graf. Kita tengok jarak antara 2 titik adalah sama. Kita tengok bila kita potong kan, kita potong contoh kita ambil 5 detik, setiap 5 detik kita potong, lepas tu kita ukur, kita susun dalam graf. Okey, bila kita tengok dia sama je, ketinggian dia semua sama, jadi jarak antara 2 titik adalah sama. Jadi ini adalah merupakan laju seragam. Okey, jenis gerakan bagi apa yang dah dibuat eksperimen tadi adalah laju seragam. Kemudian kita tengok yang kedua. Okey, katakan kita ambil yang ni pula, katakan ni 10 detik lah, saya malas nak kira. Okey, katakan ini adalah 10 detik. Okey, awak potong setiap 10 detik, lepas tu awak susun dekat graf. Okey, bila susun dekat graf, kita dapati dia semakin meningkat. Okey, awak potong setiap 10 detik tu kan. Okey, lepas tu susun dekat graf, awak tengok graf awak semakin meningkat. Okey, maksudnya jarak antara 2 titik berturutan bertambah secara seragam. Ini bermaksud objek yang diukur, yang digunakan dalam jangka masa detik tadi adalah laju dia. Laju objek itu adalah bertambah secara seragam dan objek itu bergerak pada pecutan seragam. Kemudian yang ketiga, kita tengok jarak antara 2 titik berturutan itu berkurang secara seragam. Katakanlah awak potong 5 detik. Okey, setiap 5 detik awak potong, awak susun dekat graf. Okey. Jadi awak dapati jarak antara 2 titik berturutan berkurang secara seragam. Ini bermaksud laju objek itu berkurang secara seragam dan objek itu bergerak pada nyah pecutan seragam. Okey, jadi ni kena tahulah. Okey, selain daripada jangka masa detik,
Kita juga boleh gunakan sistem photogate dan pemangsa elektronik untuk mengkaji pergerakan linear dengan lebih jitu. Okey. Okay, kita dah masuk objektif pembelajaran yang ketiga, iaitu menyelesaikan masalah gerakan linear menggunakan persamaan. Okay, kita ada 4 persamaan kat sini. Okay, ini adalah untuk contoh 2. Ini maklumat yang telah dikeluarkan tadi. Jadi, kita ada UATS. Ni kita tengok kat sini. Yang mana? Yang ada maklumat macam ni. Okay, sebenarnya U ni adalah halaju awal, A pecutan, T masa dan S adalah sasarannya, adalah simbol-simbolnya lah. Okay, untuk senang. Jadi kita tengok UATS mana yang ada. Ni kan? Ni. Jadi kita gunalah formula ni untuk cari sasaran dia. S sama dengan UT tambah 1/2 AT kuasa 2. Jadi masukkan nilai 1. Jadi kita akan dapat 2340. Ini adalah jawapannya. Untuk contoh 3, sebuah kereta dengan jisim 1500 kg bergerak dengan hala jumlah 36 meter per saat. Pemandu kereta itu ternampak sekumpulan lembu di hadapan dan dia terus menekan brek dan dapat memberhentikan kereta dalam masa 6 saat. Jarak lembu dengan kereta semasa pemandu itu ternampak lembu-lembu itu ialah 160 meter. Berapakah jauh lembu-lembu itu dari kereta apabila kereta itu berhenti? Okay, ini antara maklumat yang telah saya keluarkan. Okay. Jadi sebenarnya yang maklumat yang jisim kereta itu sebenarnya tak guna pun. Cuma dia saja soalan saja nak kenakan kita. Okay. Jadi yang ni kita potong siap-siap. Macam mana saya tahu laju air adalah kosong sebab masa tu dia memberhentikan kereta. Bila memberhentikan kereta memang pegun masa tu, jadi laju air dia kosong. Mula dia kan bergerak, mesti berhenti. Okay. Jadi laju air dia kosong. Okay, jadi kita tengok macam tak ada kaitan bukan dengan formula apa yang nak guna kan. Okay, jadi mula kita boleh cari pecutan dulu. Cari pecutan guna formula ni lah. V sama dengan U tambah A T. Okay, boleh je nak guna formula pecutan yang V tolak U bagi T tu pun boleh. Tapi saya saja guna ni. Okay, jadi kosong sama dengan U 36 tambah A tidak 6. Okay. Jadi 6A sama dengan negatif 36. Jadi A sama dengan negatif 6 MS negatif 2. Okay, ini adalah pecutan. Dia dapat pecutan. Jadi apa pula kita nak cari? Kita nak cari sesaran. Okay, nak cari sesaran. Kita guna formula apa? Kita guna formula. Kita tengok. Kita boleh guna formula yang ni. S sama dengan UT. S sama dengan UT tambah 1/2 AT kuasa 2. Kita masukkan maklumat. Okay, kita masukkan maklumat 36 darab 6 tambah 1/2 darab A adalah negatif 6, darab dengan masa adalah 6 kuasa 2. Kita boleh kira, kita akan dapat 108 meter. Ini baru jarak masa dia berhenti dengan lembu tu. Okay, 160 tadi jarak di mana kereta itu sebelum dia break, kereta tu dengan lembu tu jarak dia 160. Okay, selepas dia break, dia dah lalu sejauh 108. Jadi ditanya berapakah jarak kereta itu dengan lembu selepas dia break. Jadi nak tahu jarak kat sini lah. Jadi sesaran jarak kereta selepas break dari lembu, tulis panjang dia. Okey, adalah sama dengan 160 meter tolak dengan 108 meter. Kita akan dapat 52 meter. Ini adalah jawapan akhir. Okey, panjang sikit lah soalan ni. Okey, ni untuk contoh yang lembu tu. Contoh seterusnya, contoh 5. Contoh 5, ketika sebuah kereta lumba melalui trek yang lurus, halajunya ialah 40 ms negatif 1. Selepas 3 saat, kereta lumba tersebut telah mencapai 50 ms negatif 1. Okey, 40 ms negatif 1 ni adalah halaju awal. U sama dengan 40 ms negatif 1. Lepas tu dia mencapai 50 ms negatif 1. Halaju akhir dia adalah 50 ms negatif 1. Okey, masa yang diambil T sama dengan 3 saat. Dia minta sesaran. Okey. Okey, ini merupakan contoh terakhir untuk sebelum saya tamatkan perbincangan ini. Okey, jadi maklumat-maklumat yang ada ni, yang ni senang je lah. Tengok formula yang ada UVTS. Jadi formula yang ini kita nak cari sesaran kan. Sesaran sama dengan 1/2 darab U tambah V darab dengan T. Masukkan saja nilai 1/2 U 40 tambah 50. Okey, darab dengan masa dia 3. Berapa kita akan dapat? Jawapan dia adalah 135 meter. Siaplah dia. Okey. Jadi sampai sini dahulu perbincangan kita hari ini. Okay, terima kasih. Saya harap info-info yang saya sampaikan ini bermanfaat. Okay, jangan lupa like dan share video ini jika bermanfaat, supaya video ini bermanfaat lah untuk orang lain juga. Jadi mohon maaf atas segala kekurangan, kesilapan semasa mengiba tadi. Okay, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bye.